Ni on mana ni? Mana budak ni? Oh, atas ni. Okey. Tak bunyi pun? Bunyi tak? Tak bunyi kan? Tak bunyi pun. Hello. Habis. Macam mana ni? Macam mana? Tadi bila kejap nak. Okey. Boleh duduk bawah? Boleh Cik Noh duduk bawah? Boleh? Cik Salimah kat belakang? Cik Salimah duduk depan lah. Duduk depan. Sakit kaki? Alah, orang tak nampak lah. Nak baring pun tak apa Cik Salimah. Dah on lah. Dah dengar dah? Boleh dengar? Okey. Cuma macam berdengung sikit Dengung dengung sikit ke dengung banyak? Tak dengung? Tak kuat? Tak dengar? Tak dengar? Betul tak dengar? Sekejap Tak dengar lah. Mana Ustaz? Dah hilang dah? Dah hilang. Ke macam dengar pelan? Tak dengar langsung? Macam mana nak kuatkan benda ni? Balik kampung? Allah. Sekejap kelas ni macam lebih ke sana lah. Boleh tengah-tengah tak? Duduk tengah-tengah. Boleh? Maaf saya minta penuhkan bahagian tengah ni. Jadi saya punya kepala tak teleng lah. Nanti kena sini lebih ya. Semua lebih ke arah sana. Dia duduk dekat kerusi, okey lah, tak ada masalah. Lebihkan sini. Tengahkan lebihkan tengah. Cik Kamaria okey. Duduk tengah. Yang hujung semua duduk tengah boleh? Bangun duduk tengah. Kan nak bangun duduk tengah.
Saya senang tengok. Penuhkan tengah. Okey. Macam tu. Okay, طيب. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, apa khabar semua hari ini, sihat? Alhamdulillah. Okay, duduk dalam Dewan Solat? Okay, boleh? Suka ke tak suka? Suka. Nak duduk sini selamanya ke 2 minggu je? 2 minggu je? Oh, cukup lah. Oh, belum start kelas lagi Cik Ana. Dah cakap 2 minggu je lah cukup. Minggu ketiga masuk balik dalam kelas ya. Okay, okay. Bukan terang ke kat sini? Saya suka terang. Terang kan? Saya tak ngantuk. Oh, tak boleh nak concentrate kat sini? Ada banyak gangguan ke? Oh, kalau kecil senang nak berbual. Besar-besar ni susah nak berbual ya. Kakak ini dah tahulah. Manalah mana-mana yang boleh lah. Tak kisahlah saya. Okey aja. Okey, baik. Hari ni kita muka surat berapa? Dah 2 minggu dah kelas tak ada ni. 34. Tak apa, tinggalkan ya. 34 tu tinggalkan saja. Terus masuk bab yang keempat. Pasal ni macam ni. Masuk bab yang keempat, di sini tentang kenescayaan pengaruh Asmaul Husna pada sisi peribadahan. Kalau bab yang ketiga, kita bincang tentang pengaruh Asmaul Husna pada penciptaan manusia dan alam semesta. Jadi pada pagi ini kita masuk pengaruh Asmaul Husna pada sisi peribadahan. Mana ibadah kita ni bagaimana bila kita faham tentang Asmaul Husna itu. Baik, muka surat 38. Pengaruh asma dan sifat Allah pada sisi peribadahan termasuk suatu bentuk kenescayaan. Sama saja seperti kenescayaan pengaruhnya pada penciptaan makhluk dan alam semesta. Jadi kalau kemarin kita bincang tentang pengaruh Asmaul Husna pada penciptaan makhluk, pada alam semesta, yang mana bila kita lihat pada penciptaan Allah, pada penciptaan diri kita kan, kita nampak di situ adanya nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kalau tengok langit, ingat apa tentang Allah? Kak Ina. Tengok langit, okey, kita tengok langit, kita bincang tentang penciptaannya pada minggu lepas, pada sesi yang lepas. Kita lihat langit, apa Asmaul Husna yang kita terfikir bila kita lihat langit? Apa dia? Kebesaran. Apa dia bahasa Arab? Entah. Yelah, kita melihat alam itu kan. Kita melihat alam, kita melihat penciptaan diri kita. Ada Asmaul Husna tentang Allah tu yang kita ingat. Okey, apa dia? Subhanallah. Okay, itu ucapan zikir kita. Tapi Asmaul Husna kan nas'aluka ya man huwa Allah. Kita baca tu kan. 99 tu kan kita hafal kan. Okey, apa antaranya dalam tu? Basir. Al-Basir. Allah tu maha melihat. Kita tengok langit, Allah tu maha melihat. Tak kena. Apa? Al-Khaliq. Okey, Allah maha mencipta. Macam itulah. Kan bila kita lihat penciptaan alam, penciptaan diri kita, kan kita nampak dekat sini, oh Allah tu maha mencipta. Al-Khaliq. Lagi ada apa lagi? Kalau maha berkuasa apa?
Tak dengar. Al-Hakim, Al-Hakim yang maha bijaksana. Okay, maknanya dengan kemahabijaksanaan Allah itu, Allah menciptakan langit dan bumi. Lagi? Al-Malik, okey boleh. Allah itu adalah pemilik pada kerajaan. So inilah yang menjadi kita kata batu loncatan untuk diri kita ni bila kita nampak sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan tentang alam, tentang diri kita, kita akan teringat Asmaul Husna. Baik, sekarang hari ini kita nak bincang tentang ibadah. Kalau ibadah ni fahamnya apa? Ibadah tu. Apa dia? Sorry tak apa nak dengar sebab tempat besar sangat. Suara nak kena kuatkan. Solat, puasa. Okey, ni ibadah lagi. Apa dia? Perbuatan yang baik lagi. Solat, puasa, berbuat baik. Okey, ni semua ibadah. Selain daripada itu. Zikir. Okey, zikir. Selain zikir, simple-simple je ni. Semua ibadah simple. Ada tak ibadah tak simple? Menjauhi larangan Allah. Okay, ini semua adalah bentuk ibadah yang kita laksanakan sebagai hamba Allah. Baik, maka dia kata di sini, di dalam bab ini akan dipaparkan kenescayaan pengaruh Asmaul Husna pada sisi peribadahan. Seperti dia berikan contoh kepada kita di sini. Ini semua sifat-sifat yang menunjukkan bahawa kita ini hamba. Okey, jadi diberikan contoh seperti sikap kita yang penuh harap, rendah hati, khusyuk, kembali kepadanya iaitu bertaubat, kita ada rasa takut, cemas, cinta, tawakal hanya kepada Allah dan sifat lainnya saat beribadah sama ada daripada sudut zahir maupun batin. Jadi semua sifat itu tadi, ini contohnya saja ya. Kita ada sifat tawakal pada diri kita, rasa cemas, rasa takut pada Allah, rasa nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ada rasa cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah sifat-sifat yang ada pada diri kita ketika kita melaksanakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seorang hamba, bila kita kata ni, kita nak tengok diri kita ni betul tak beribadah. Ada tak sifat-sifat ini dalam diri kita? Bila kita solat tadi kan kata solat, puasa, buat baik, ada tak kita ni rasa cinta pada Allah ketika kita melaksanakan ibadah itu? Ketika kita puasa tadi, ada tak kita ni rasa cemas, rasa takut, rasa tawakal pada Allah? Semua tu ada tak pada diri kita? Ini merupakan kita panggil sifat yang perlu dimiliki oleh seorang hamba ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dia kata begini ya, hal itu perlu ada pada hamba itu bukan hanya pada zahir, tetapi ia perlu juga ada pada batin kita. Okay, zahir dan batin ia mesti selari. Seterusnya dia kata, setiap asma dan sifatnya itu memiliki sisi ibadah yang khusus. Jadi ada sudut ibadah yang khusus yang perlu kita fahami yang dia kata merupakan bahagian dari kenescayaan Asmaul Husna. Juga bahagian dari konsekuensi pengetahuan tentangnya serta kepastian yang benar dalam mengenalinya. Dan ini merangkumi seluruh jenis ibadah kepada Allah, baik ibadah dengan hati maupun ibadah melalui anggota tubuh kita. Apa beza ibadah dengan hati dengan ibadah anggota tubuh badan? Ada dua jenis ibadah. Boleh bantu. Kita tadi dia kata bila kita tahu tentang Asmaul Husna, kemudian bila kita ni faham tentang Asmaul Husna ni, dia akan memberi pengaruh pada ibadah kita. Jadi tadi dia sebut ibadah ni ada dua. Satu ibadah hati, satu ibadah anggota tubuh badan kita.
Okey, apa beza? Ustazah tanya. Ibadah dengan hati tu bagaimana? Ibadah dengan anggota tubuh badan tu bagaimana? Ibadah hati niat. Okey, betul ke? Betul ke ibadah hati tu niat? Niat ah. Cik Ana kata niat ah. Asal aku sembunyi belakang ni. Ibadah hati tu niat lah, okey. Ikhlas. Mesti ikhlas. Baru anggota badan kita bergerak untuk tunjukkan keikhlasan tu. Betul macam tu? Kalau, okey. Soalan lain sebelum jawab tu Mana satu datang dulu? Anggota badan ke hati dulu? Hati. Kalau anggota badan datang dulu? Liza sini sikit Liza. Tak nampak. Terhalang dengan itu. Kalau anggota badan datang dulu? Tak boleh. Mesti ada hati dulu. Kalau tak ada hati, tak ada hati mati. Tak ada hati mati. Betul? Betul Kak Nisa? Tak ada hati mati. Ibadah tak ada apa? Tak ada feel. Tak ada feel. Sebab tu hati kena datang dulu. Tak juga. Kakak kata tak. Okey, kenapa? Oh, kalau tunggu hati nanti tak buat pula. Betul juga kan? Complicated pula Kalau kita tunggu hati betul juga. Kalau tunggu hati dia tak buat. Kalau kita kata, maaf saya bagi contoh ni kan. Saya ni tak ada hati nak pakai tudung. Sampai bila tak pakai tudung? Oh tak Kak Ina? Betul Kak Ina. Betul. Betul. Tak ada hati nak pakai tudung, baru pakai tudung. Tak nak pakai. Tunggu dulu. Datang niat betul kerana Allah, baru saya pakai tudung. Sekarang macam mana? Tak sudah. Nanti Kak Ina. Saya ni banyak wire kat badan. Macam mana? Sebab iman kita duduk dalam hati. Jadi, kalau tak ada iman, bagaimana kita nak beribadah? Jadi kalau anggota badan jalan dulu pun tak apalah. Yang penting ada iman. Kalau apa macam mana? Anggota badan, iman duduknya dalam hati. Kalau anggota badan beribadah, mana imannya? Tapi dia ada iman. Cuma masalahnya dia tak ada hati nak beribadah. Iman tu ada. Kita semua ada iman kan? Betul tak? Ke tak ada iman? Kalau tak ada iman memanglah lain cerita. Kita semua ada iman sekarang ni. Cuma masalahnya, nak beribadah tu kadang-kadang kita ni tak ada hati. Contoh saya kata, ada orang tak ada hati nak bangun qiyam. Tak ada mood. Tapi kalau tunggu tak ada hati nak bangun qiyam tu, kita tak bangun qiyam lah selama-lamanya. Macam mana nak settlekan masalah ni? Okay, bagi Kak Siti cakap. Macam mana Kak Siti? Mak aku kena bangun. Kena bangunlah Kak Siti kejap. Macam mana Kak Siti? Dia tak ada hati tapi kita kena paksa diri kita. Oh, sekarang tak ada hati tapi kita kena paksa diri kita. So daripada situ kita akan konsisten baru hati datang. Jadi maknanya hati tak semestinya datang dulu. Betul tak? Tak semestinya hati tu datang dulu kan? Dia either or. Ada orang memang hati dia datang dulu. Barulah anggota badan dia. Tapi ada orang anggota badan dia dulu bergerak. Baru nanti lama kelamaan hati dia baru datang dalam beramal ibadah. Dia macam kita dulu kecil-kecil, mak kita suruh kita solat. Macam mana rasa?
Ada hati ke tak tu? Tengah tengok Doraemon pukul 7 kan. Tiba-tiba abah kata, dah tutup solat. Apa perasaan tu? Geramnya. Solat dengan hati ke solat dengan keterpaksaan? Paksa. Sebab kalau tak solat nanti abah marah. Betul tak? Mak bapak kita mengamuk tak solat kau pukul 7 tengok kartun. Silap-silap TV tu meletup. Takut kita. Kita solat kan. Tapi ada hati tak ada. Namun bila kita dewasa, setelah kita kemudian kita dah terbiasa kan dengan amalan itu kan, kita belajar, kita pun lebih mendalami agama, akhirnya kita faham bahawa niat kita perlu diperbetulkan dalam setiap perkara yang ingin kita lakukan dalam amal ibadah. Maknanya hatinya dah ada. Jadi dia bukan kita kata, kalau saya tanya mana satu datang dulu, dia tak ada ini datang dulu, tu datang dulu, tak ada. Dia bergantung pada diri seseorang. Okay. Cuma yang penting saya setuju sebagaimana yang Kak Siti Hajar kata, ibadah dia mesti dipaksakan. Ibadah ni kalau kita tunggu hati dia memang tak jalan. Kita contoh saya kata, kita kalau nak baca Quran, kalau kita tak paksa dia tak jalan. Senang tak kalau kita nak khatam Quran setiap bulan? Bulan Ramadan senang. Tapi kalau bukan bulan Ramadan senang ke susah? Susah. Sebab apa? The vibes tak ada. Ya, vibes tu tak ada. Sebab apa? Kita tak nampak orang baca Quran pada selain bulan Syawal lagi-lagi dah hari raya kan, semua orang hari raya, tak ada orang nak baca Quran. Kita tak nampak, vibes tu tak ada. So kita pun leka dengan Quran kita. Syawal, Muharram, Safar, apa tak lagi kan. Tapi kalau Ramadan tu senang nak khatam Quran sebab apa? Ramai orang buat. Kita pun jadi macam semangat. Tengok dia baca Quran. Pergi mana-mana orang dengan Quran sebab bulan Ramadan. Akhirnya benda tu macam jadi sesuatu yang kita dapat lakukan dengan mudah. Tapi kalau bulan-bulan lain, sedangkan Nabi kata, Quran ini, Iqra'il Quran fi kulli syahr. Quran tu sepatutnya dikhatamkan setiap bulan. Senang? Susah. Tapi boleh tak? Boleh bila kita paksa. Kita paksa diri kita, kita gerakkan tubuh badan kita. Kita ya aku kena, malam ni aku tak habis baca ni, esok kena qada. Macam tu kan kadang ada orang gitu kan. Lemak, hari ni mungkin kita busy, sibuk lah, hari ni nak masak sampai 7-8 lauk pauk kan. Tak sempat lah, tak tahu mungkin kita ambil catering ke apa, tak tahulah kan. Tak sempat nak baca Quran 1 juzuk. Tak apa, esok doublekan 2-3 juzuk. Kalau boleh lah. Kalau boleh Alhamdulillah. Tapi kena buat tak? Kena paksa. So di situ kita nampak ada orang anggota badannya datang dulu ketika dia beramal ibadah. Okay, baru niatnya. Namun kalau orang yang dah biasa tu kan, dia memang sentiasa dalam niat yang betul lah, cuma dia kena paksa lah, itu saja. Okay. Tapi tadi saya kata, ibadah hati, ia berkaitan dengan niat kita, keikhlasan, ini masuk bentuk tawakal, tadi kita bincang, rasa cinta, ini semua ibadah hati. Cinta kita pada Allah, rasa tawakal, rasa bergantung pada Allah, rasa takut pada Allah, rasa harap pada Allah, ini ibadah hati. Ibadah anggota badan yang kita buat biasalah, kita salat, kan? Kita bayar zakat, kita bantu orang lain, kita zikir. Ini semua ibadah-ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh badan kita yang saya rasa kita semua sudah sedia maklum. Okey, baik, seterusnya. Tekan di sini hal ini boleh dijelaskan bahawa hamba yang mengetahui bahawa hanya Rabbnya yang boleh menurunkan bencana, memberi manfaat, memberi anugerah, mencegah, menciptakan, membahagi rezeki, menghidupkan dan yang mematikan, maka pengetahuannya ini menghasilkan pada dirinya sisi ibadah yang mengandung bentuk tawakal hanya kepada Allah secara batin serta konsekuensi dan buah tawakal. Buah tawakal tu maksudnya hasil ya. Hasil daripada tawakal tu kita akan nampak daripada sudut zahir kita. Tadi saya kata tawakal ni ibadah hati, maknanya ibadah batin kita kan. Tapi tawakal ini juga ianya boleh merangkumi ibadah anggota tubuh badan. Bagaimana kita nampak hasil daripada tawakal itu menerusi tindakan dan perbuatan kita. Jadi di sini untuk mendapatkan tawakal itu dia tak hanya kita terus-terus tawakal pada Allah, bukan begitu. Dia mesti ada perasaan-perasaan mengetahui tentang Allah,
mengetahui tentang asma'ullah, sifat Allah. Sebagaimana tadi disebutkan, kita tahu bahawa Allah lah yang menurunkan bencana. Maknanya kita tahu itu sifat Allah. Yang menurunkan bencana ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberikan manfaat dalam hidup kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua sifat-sifat Allah. Memberi anugerah tu maksud nikmat ya. Memberi nikmat, mencegah kita daripada baik dan buruk, menciptakan, membahagikan rezeki kita, menghidupkan dan mematikan. Ini semua bila kita ada pada diri bermakna kita tahu tentang sifat-sifat Allah. Yang akhirnya bila kita beribadah kepada Allah, itulah yang akan menghasilkan jiwa yang penuh tawakal pada Allah pada sudut batin kita. Seterusnya daripada sudut tawakal, kesan tawakal daripada tindakan kita akan terlihat zahir dan batin. Boleh berikan saya contoh bagaimana? Tawakal hati tu dah tahu kan tadi kan? Okey, sekarang tawakal daripada sudut anggota badan tu macam mana tu? Nampaknya tu. Cik Maria. Apa dia? Continuously, itu maknanya tawakal. Tak, soalan saya lah, contoh kita ni adalah hamba Allah yang bertawakal. Tawakal memanglah kita kata ibadah hati kan. Saya ni dalam hati ni bertawakal daripada Allah. Tapi adakah tawakal tu duduk saja berserah? Apa yang kita buat untuk menunjukkan bahawa kita betul-betul bertawakal pada Allah? Semua nak bercakap ni, letak mikrofon bagus ni. Senang sikit. Apa dia? Keluar rumah baca doa, tawakal. Tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Aduh. Okey, boleh, betul. Apa dia? Sorry, tak dengar. Niat ikhlas kerana Allah, itu tawakal pada Allah. Boleh terima. Selain itu, ada tak satu senario yang boleh beri pada saya? Oh, Masya Allah. Ini contoh nenek-nenek ya. Okey. Kita nak periksa sekarang. Kita belajar. Kita solat, kita tawakal pada Allah. Betul lah macam tu contohnya. Tawakal pada Allah, maknanya apa suka kat Ina? Tawakal pada Allah, maknanya kita nampak di situ kan, kita ada usaha. Tawakal tu memang dalam hati kita, tapi usaha kita bagaimana? Kita nampak kan, contoh apa yang berlaku dekat saudara kita kan? Kita nampak tawakalnya tinggi kan? Betul tak? Dalam keadaan yang orang kata tak boleh nak hidup dengan biasa, normal, makanan tak cukup, semua tak cukup, tapi boleh teruskan hidup kan? Itu tawakal namanya. Sebab kenapa penting ni tawakal? Kita kalau tak tawakal pada Allah, kita akan jadi hamba Allah yang berputus asa. Kita mati, kita akan terus ingat, dah mati sudah lagi bagus. Kita akan ingat macam tu. Tapi kalau orang yang bertawakal pada Allah, kalau keadaan bom ke, orang nak serang ke, mati ke apa, terus hidup. Dia tak terfikir pun macam, dah aku mati lagi bagus. Dah aku ni semua, anak ahli keluarga aku semua dah mati, lebih baik aku mati. Tak. Orang yang tawakal pada Allah, aku kena teruskan hidup sebab aku tawakal pada Allah. Dia begitu keadaannya. Susah macam mana pun terus hidup. Keadaannya sedemikian. Ini tawakal yang betul, nampak? Kalau nak belajar tawakal, belajar. Lihat bagaimana keadaan tu. Sangat tawakal tu. Kalau kita dah sudahlah aku mati lagi bagus. Ini orang yang berputus asa. Tawakal ni sangat penting pada Allah. Sebab apa? Kalau kita ni tak ada tawakal tu, kita akan rasa macam tak ada rasa nak hidup, tak ada rasa nak teruskan, buat apa nak hidup, tak guna, dah tak faedah, dah tak ada satu apa pun yang kekal dengan saya, mati lagi baik, kita akan rasa sedemikian. Tapi tawakal pada Allah, ia mengubah perspektif kita tentang kehidupan. Tawakal pada Allah, dia jadikan kita hamba Allah yang betul-betul bergantung hanya pada Allah. Kita tak gantung pada manusia, tak takut pada kemudaratan yang orang nak datangkan pada diri kita, tu semua tak ada. Sebab tadi kita tahu yang memberikan mudarat, yang mampu untuk mencegah, yang mematikan, yang menghidupkan hanya Allah. Bukan manusia, bukan makhluk. Sebab tu tawakal kita tinggi pada Allah. Tapi kalau tak ada tawakal tu, habis kita. Ini namanya ibadah.
Ibadah yang kita tunjukkan pada perbuatan tindakan kita ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Sebab itu di sini datangkan kepada kita dengan beberapa ayat Al-Quran untuk menunjukkan tentang tawakal yang merupakan pengaruh daripada yang kita faham tentang Asma'ul Husna. Akhirnya ia membentuk diri kita menjadi hamba Allah yang bertawakal, dan hal ini Allah sebutkan banyak dalam Al-Quranul Karim. Contohnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-58. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata apa? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bidhunubi 'ibadihi khabira. Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup dan yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji Allah, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Dalam surah Al-Furqan ayat 58 ini, keluarkan pada saya mana satu Asmaul Husna. Mana Cik Noh? Mana satu? Oh, Cik Noh tak beri jawapan yang tadi. Yang hidup. Betul. Al-Hayy. Itu sifat Allah. Kan Al-Hayy. Lagi? La yamut. Tidak mati. Ada lagi satu. Alalah, tak dengar. Cakap kuat sikit. Cakap bisik-bisik ni tak dengar. Apa dia Hana? Khabira. Okey, betul. Ada 3 kan di situ. Alal hayyil ladzi la yamut. Maknanya kita tahu Allah itu ialah Tuhan yang maha hidup, yang tidak mati, yang akhirnya Allah suruh kita bertasbih dengan penuh pujian pada Allah, sehingga wakafa bihi bidhunubi ibadihi khabira, dan cukuplah dia maha mengetahui. Okey, khabira itu sifat Allah. Okey, ada 3 sifat Allah. Jadi ketiga-tiga sifat itu ia menuntut kita untuk jadi orang watawakkal, dan bertawakkallah pada Allah. Sebab kita tahu Allah itu yang maha hidup, Allah itu yang tidak mati, dan Allah itulah yang maha mengetahui segala-galanya. Sebab itu kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya di sini surah Asy-Syu'ara ayat 217. Surah Asy-Syu'ara ayat 217. Mana satu? Firman Allah. Apa ni? Asma'ul Husna di situ. Ada 2. Al-Aziz Ar-Rahim. This one straightforward. Kita dah boleh nampak dah kat situ. Wa tawakkal 'alal Azizir Rahim. Dan bertawakkallah kepada Allah yang maha perkasa, maha penyayang. Jadi ada 2, satu Al-Aziz, kedua Ar-Rahim. Dengan kedua-dua sifat Allah ini kita pun menjadi hamba Allah yang tawakal. Wa tawakkal tadi, dan bertawakkallah kepada Allah. Seterusnya surah Al-Muzammil ayat yang ke-9. Allah kata Rabbul Masyriqi wal Maghribi. Dialah Rabb timur dan barat. La ilaha illahu, tidak ada ilah, iaitu tidak ada Tuhan melainkan Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia sebagai pelindung. Mana dia Asmaul Husna di dalam ayat ini? Wakila, lagi satu? Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Tuhan pemilik timur dan barat. Okey, lagi satu? Yang simple je kat situ. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Tak perasan ke tu? Ke tak tahu tu sifat Allah? Takkanlah tak tahu sifat Allah tu. Kejap
Okey, baik, seterusnya ayat 81 surah An-Nisa. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakkallah kepada Allah, cukuplah Allah yang menjadi pelindung bagi manusia. Di sini mana sifat Allah? Wakila. Satu saja. Wakila. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakkallah kepada Allah, cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Surah An-Nisa ayat 81. Jadi di sini kita nampak satu amal ibadah yang kita buat, yang contoh diberikan kepada kita di sini ialah tawakal. Tawakal pada zahir dan batin kita, kan? Maka dalam keadaan yang sedemikian, ianya sentiasa menuntut kita untuk mengetahui pada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Sebab itu dalam keempat-empat ayat ini, bila Allah perintahkan kepada kita bertawakal, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya menjadikan Allah sebaik-baik tempat perlindungan. Semua itu Allah ingatkan tentang sifat Allah bagaimana. Contoh tadi, Allah ingatkan tentang Allah itu maha hidup, Allah itu tidak mati, Allah itu maha mengetahui, Allah itu Al-Aziz, Allah Ar-Rahim, Allah itu Wakilah. Kerana semua sifat-sifat inilah perlu menjadikan kita hamba Allah yang beribadah kepada Allah dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah juga yang berlaku kepada para anbiya, orang-orang soleh pada zaman dahulu dan juga pada hari ini, yang mana mereka menjadikan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai satu bukti ibadah mereka kepada Allah, pengibadahan yang sangat tinggi. Contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika nak dicampakkan dalam api, apa dia baca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nampak tak? Ni'mal wakil. Hasbunallah ataupun hasbiyallah, dua-dua boleh. Kalau na tu maknanya kami, kalau hasbiyallah tu maknanya saya. Jadi belakang ni ada al-wakil. Allah yang maha melindungi, Allah yang maha memberikan perwakilan lah pada diri kita tu, kan, maknanya yang menjaga kita. Sebab itu di dalam zikir-zikir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim itu ialah mengandungi al-wakil pada Allah, kerana pada waktu itu ada tak siapa yang boleh bantu Nabi Ibrahim ketika nak dicampakkan ke dalam api tu? Tak ada. Yang hanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga antara zikir yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Bila tu? Tak dengar. Masa dalam peperangan. Betul, masa dalam peperangan. Inilah zikir yang diucapkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Dalam surah At-Taubah, surah Al-Imran pada ayat ke-173, Allah Subhanahu Wa Taala merekodkan zikir ini yang diucap di kalangan para sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Ibn Abbas, okay, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, beliau ada sebutkan dua contoh tentang zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ni. Dia kata apa? Zikir ini dibaca pertama ialah Nabi Ibrahim hina ketika dia nak dicampakkan ke dalam api. Kedua ialah ketika musyrikin Makkah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa musyrikin Makkah ni semua dah berkumpul nak memerangi kamu. Kata, matilah engkau Muhammad. Sebab kita tahu pada awal zaman Islam ni, waktu itu tentera Islam kuat ke tidak? Tak kuat. Berapa orang saja? Tak ramai. Yang ramai ialah tentera musyrikin Makkah. Jadi orang-orang munafik di kalangan mereka yang orang kata beriman separuh-separuh ni lah, kan. Dia kata, dan juga mereka di kalangan musyrikin Makkah ni
takut-takutkan Nabi, takut-takutkan para sahabat supaya mereka ni tak keluar pergi berperang. Dia kata mereka dah kumpulkan ramai tentera nak serang kamu. Takutlah wahai Muhammad, wahai orang Islam. Tapi apa yang berlaku, Allah kata bertambah-tambah keimanan orang yang beriman. Ini orang beriman. Kita apa-apa berlaku, orang takutkan kita, orang nak buat apa-apa yang jahat pada diri kita, kita tahu Allah itu Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Alim, Khabira, Wakila. Semua tadi sifat-sifat tu kita belajar kan. Kita dalam pemikiran tentang Asma'ul Husna tu, nama-nama Allah dah masuk dalam pemikiran kita. Orang cakap apa? Ya dia tu nak kacau kau, dia nak sihir kau, dia nak buat kau tunduk, nak buat apa? Kita tahu Allah yang maha berkuasa. Manusia tak boleh buat apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semakin bertambah-tambah keimanan kita. Bukan semakin menurun, bukan semakin takut. Tapi semakin kita berani untuk berhadapan dengan makhluk ini, akhirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah kata. Ucapan mereka ialah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan yang baik, yang mana bentuk, kita tunjukkan bentuk ibadah kita yang sangat unggul pada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ucapan seorang wanita yang dituduh mencuri, yang dituduh berzina. Ingat tak kisah tu? Wanita yang mana satu, Kak Aisyah? Ingat? Tak ingat? Siapa ingat kisah tu? Semua tunduk macam ahli pemikir falsafah. Macam mana Liza, kuatkan sikit suara dia. Macam mana? Alah, why? Oh, patutlah, tak boleh jalan. Apa tadi? Oh, Cik Maria pula kena fight. Ya Allah, apa khabar? Apa khabar Cik Maria? Okey, apa tadi? Anak dia berkata-kata, anak yang kecil tak boleh berkata-kata, yang ibunya bukan. Oh, okey. Terima kasih Cik Maria. Dia datang depan pula, ya Allah. Maaf ya Cik Maria, menyusahkan pula kena bangun. Anak kecil yang dia tak boleh berkata-kata tapi dia berkata-kata. Ingat tak kisahnya? Yang mak dia menyusukan, kemudian mak dia nampak ada lelaki naik kuda yang gah, nampak macam dia tu pahlawan, hebat nampak dia kan. Bila tengok dia nampak macam orang yang ada kedudukan, ada pangkat. Jadi mak dia doa, ni tengah menyusu tau anak ni. Jadi mak dia doa, dia kata, ya Allah kau jadikanlah anak aku sebagaimana lelaki itu. Anak ini dilepaskan mulut dia daripada puting susu mak dia tu. Anak dia kata, ya Allah kau jangan jadikan aku macam lelaki ini. Okeylah, mak. Lepas tu dia hisap balik. Okey. Kemudian mak dia nampak ada seorang wanita ini yang sedang dipukul ramai-ramai. Kena pukul. Dan orang kata dia adalah wanita yang berzina, wanita yang mencuri kan. Jadi mak dia nampak ni, mak dia kata, ya Allah kau jangan jadikan anak aku sebagaimana wanita itu. Budak ini yang tengah menyusu tadi, dia keluarkan balik. Mulut dia tu kan, dia kata, ya Allah jadikan aku sebagaimana wanita ini. Dia pun isap balik susu mak dia tu kan. Mak dia marahlah kan. Budak ni. Jadi dia dialog antara mak dengan anak itulah. Mak dia kata, budak ni, tadi aku doa bagus-bagus kan. Ayat mak-mak Aku doa bagus-bagus, kau jadi macam orang tu hidup senang apa. Tak nak. Ini nak jadi pula macam perempuan yang kena pukul bantai, yang berzina, yang mencuri itu. Itu pula yang kau nak. Mak dia bising lah macam tu kan. Budak ni cakap lagi dengan mak dia. Dia kata, lelaki tadi yang kau nampak, dia naik kuda yang begitu gah, dia adalah Jabbar. Jabbar maksudnya seorang lelaki yang menzalimi orang lain, yang menggunakan kedudukan dia, kekuasaan dia untuk menundukkan orang lain. Jadi aku tak nak jadi lelaki seperti itu. Namun wanita yang orang kata dia itu mencuri, orang kata dia berzina, dia tak mencuri dan berzina. Bahkan bila orang kata dia mencuri, dia kata apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bila orang kata dia berzina, hasbiyallah wa ni'mal wakil.
Sebab itu bukan perkara yang betul. Tak ada orang percaya cakap dia. Wanita tu kan, orang pukul dia ramai-ramai, orang halau dia, buat perkara yang menghina dia kan. Tapi lidah dia berzikir hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nampak bentuk ibadah yang unggul. Kita ni akan nampak diri kita betul-betul bergantung pada Allah saat kita rasa tak ada orang boleh tolong kita. Itu keadaan diri kita ni. Kalau kita contoh saya kata kita susah, kita jumpa orang A, B sampai Z, tak ada satu orang pun boleh tolong kita. Apa rasanya? Masa tu tawakal kita pada Allah lah sangat tinggi. Tak ada orang nak tolong saya dah, tawakal pada Allah. Bukan kita kata bila kita minta tolong orang ni kita tak tawakal pada Allah ya. Tawakal kita ada pada Allah. Allah jadikan manusia yang ada di sekitar kita ini untuk membantu kita. Yes, itu keadaannya. That's why kita approach, kita datang orang, kita datang kawan kita, jumpa kawan kita, aku ada problem lah, kau boleh tolong aku? Sorry lah, aku tak ada time, aku tak ada masa. Kan? Biasa kawan-kawan kita jumpa, kita call kawan kita, nak cerita lah ni, aku ada masalah kan. Sorry lah, nak aku tengah nangis lah, nanti lain kali lah cerita Letak lagi. Kita cuba kawan kita yang nombor 3 ni kan, free tak hari ni, nak keluar boleh tak, nak cakap something lah, nak minta tolong. Sorry lah, hari ni laki aku tak kerja lah. Apa rasanya? Down tau. Perasaan kita, ya Allah, masa tu kan kita nangis. Kita, ya Allah, tak ada orang nak dengar apa aku cakap ni, ya Allah. Tapi masa itu, orang yang beriman pada Allah terus hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tak ada orang nak dengar, Allah ada untuk dengar. Tak ada orang ada masa untuk aku, Allah ada masa untuk aku. Terus tau, kita kalau beriman pada Allah terus, dia akan terus jadi orang yang direct pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak ada, tawakal tu tak ada pada Allah, teruslah kita down habis. Kita akan down habis dah macam dah lah, sedih lah, depressed, anxiety lah, semua datang lah. Masa tu kan semua datang, keadaan-keadaan yang begini semua datang. Dia akan rasa tak ada orang yang nak peluk dia, tak ada orang yang nak sokong dia, pegang dia apa, dia akan rasa sangat rendah ataupun tak ada tempat nak berpaut. Tapi orang yang bertawakal pada Allah, insya-Allah, walaupun datang depression ke anxiety kan, dia masih lagi boleh go through lah, orang kata, melalui kehidupannya dengan baik. Okay, so itu pentingnya ibadah kita pada Allah dan bentuk tawakal yang sangat tinggi itu tadi, sebagaimana contoh-contoh yang saya berikan. Baik, pada waktu seorang hamba Allah telah mengetahui bahawasanya Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, sehingga tiada yang mampu menghindar darinya walaupun besar makhluk itu sebesar zarrah. Seberat zarrah, baik di langit maupun di bumi, dia Maha mengetahui segala hal yang bersifat rahsia dan tersembunyi. Yang terlihat secara kasar mata, maknanya mata yang kasar dapat dilihat, dan apa pun perkara yang tersimpan dalam hati. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan dia mengetahui jumlah segala sesuatu secara terperinci. Maka siapa pun yang benar-benar mengetahui bahawa Allah sentiasa mengawasi, melihat dan berada di dekatnya, pengetahuannya ini akan menjadikan hamba Allah sentiasa menjaga lisannya, anggota tubuh menjaga anggota tubuhnya, keinginan yang terlintas di dalam sanubari dari segala perbuatan dan kehendak yang tidak diredai Allah. Sebaliknya, hamba tersebut akan menjadikan anggota tubuhnya hanyalah melakukan perbuatan yang dicintai dan diredainya. Ini kita panggil sebagai satu tahap keimanan yang sangat tinggi. Bila kita tahu tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, sifat-sifat Allah yang mulia yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disenaraikan itu tadi, kita tahu Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, walaupun perkara yang kita tak nampak, Allah lah yang nampak apa yang ada dalam hati manusia, semuanya itu adalah dalam pengetahuan Allah. Keadaan-keadaan ini akan menjadikan kita hamba Allah yang sentiasa jaga diri kita.
jaga lidah kita, jaga tindakan kita. Agar kita ni kalau nak cakap, kita fikir apa yang kita nak cakap. Secara langsung kita nampak di situ, akhlak diri kita dia akan jadi baik. Bila kita faham tentang nama-nama Allah itu. Kita tahu Allah tu maha melihat, takkan kita nak buat benda yang tak baik kan? Walaupun ada terdetik dalam hati kita. Kata, oh sekejap lagi nak buat benda jahat lah. Benda jahat apa nak buat tu sekejap lagi? Tak tahulah ya, hati masing-masing. Diri masing-masing lah kan. Kita masing-masing tahu bagaimana keadaan diri kita. Tapi kerana kita kata Allah itu maha mengetahui. Walaupun orang lain tak tahu apa yang kita plan, tapi Allah maha mengetahui. Kita pun tinggalkan perbuatan tersebut. Ini bagusnya. Bila kita tahu tentang Asma'ul Husna, tidak ada rasa sedikit pun untuk menjadi hamba Allah yang mencurangi setiap perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada rasa nak langgar perintah Allah sebab tahu ini kalau buat Allah tu nampak. Walaupun kita terdetik dalam hati kita, kita tahu tadi Allah tu maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Walaupun orang tak nampak, Allah tu maha melihat. Jadi akhirnya kita pun akan tinggalkan perbuatan tersebut kerana apa? Kita takut daripada Allah. Takut pada azab Allah. Ini semua ibadah ya. Jangan rasa itu rasa-rasa saja tau. Tapi ini ibadah. Kita takut pada azab Allah. Kita takut pada apa yang akan Allah Subhanahu Wa Taala adili kita nanti di hari kiamat. Semua perkara ini akan disoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita pun tinggalkan perbuatan yang tidak baik dan terbentuklah diri kita ini menjadi seorang muslimah yang salihah dan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja untuk hari ini. Oh, Cik Ana, cepatnya. Tak boleh lambat-lambat Cik Ana, nanti pakcik-pakcik nak masuk solat Jumaat. Jadi kita kena habis awal. Saya tak nak nanti lambat kan, bertembung pula, tak elok kita. Okey, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.